rekod. Nanti saya Sebab hak saya betul-betul komik, saya ingat saya dulu siapa apa mana? Bozo. Oh tu yang pada yang nak bermulanya sebutan-sebutan yang selalu lupa tu Sebutan-sebutan nak bagi saya payah. Bukan payah, dia hampir sama. Dia jadi keliru. Dia jadi Ha. macam dia lah. Kadang tengok huruf tu, nak sebut bunyi apa ni? Bunyi apa ni? Sebab tu hak saya come out dengan kertas ni. Saya pernah share dengan Ustaz kan. Masa tu Saya semangat buat tu. balik. Ni dia kalau setiap kali saya baca ni, kertas ni ada sebelah lah. Jadi mudah lah. Jadi ialah saya tahu ni zo ke ni zo. Kalau rasa macam keliru tengok situ zo. Okay, memang kelas online tu grup tu dah jadi slow start grup 10 tu. Dekat Telegram tu. Saya tak tahu individu macam mana, tapi orang panggil apa? Responsif tu kurang. Mungkin dia belajar, saya tak tahu. Belajar tu sebab individu kan, sendiri-sendiri kan. Jadi saya tak tahu lah. Itulah pasal. Saya tahu bila hantar bacaan. Macam Jasni tu bila dia selalu hantar kan. Jadi saya tahu ada progres dia belajar. Macam Betul. Shidi ni mungkin dia dah slow-slow sibuk-sibuk. Tapi mungkin dia belajar juga. Sebab dia aktif. Macam itu. Yang senyap teguh tu mungkin tak kot. Dia gitu. Kan? Yalah. Jadi kita tak tahu. Bila tak ada responsif ni, kita pun jadi tak tahu sebenarnya aku ni baju hari sia-sia ke tak. Yalah, dia betul lah. Dia sebelum ni kita discuss pasal cabaran nak pergi jumpa Tok Guru. Masa nak pergi jumpa. Tapi kalau dah benda ni, masa nak buat sendiri dan merekod. Dia jadi banyak masalah lah. Dia masalah kita tak tahu. Kalau responsif okey je sebenarnya. Dia mungkin kalau buat macam ni kita dah tahu dah responsif. Kalau hadir kelas tu responsif lah. Yalah, bagi saya kelas ni memaksa diri saya untuk pagi Rabu ni komit dengan ustaz lah. Gitulah. Itu je lah. Jadi macam mana pun saya akan cuba. Jadi saya pun kena ambil masa. Sebab dalam kat Telegram tu tak perlu. Dia bebas lah. Dia bebas. Tapi masalah bila tak berdisplay macam saya ni start jadi tertinggal jauh. Sebab bila ustaz buat full tu saya kata okey inilah peluang aku nak start balik lah. Kalau benda ni pergi ke buku 2, buku 3 dah, buku 1 pun tak selesai. Buku 2, buku 3 tu hanyut lah. Begitulah kalau orang tak dia kalau boleh macam seperti saya cakap dulu masa belajar ikut Telegram tu, tak boleh tak baca kuliah, jangan tinggal. Kalau boleh baca, jangan kumpul. Betul. Tu pun saya dah lambat-lambatkan sangat dah tu kelas tu. Betul. Kuliah tu sebab saya takut dah tinggal. Sebab ramai pun main hantar sekaligus daripada ujung main ke ujung. Sebanda. Pening saya macam tu. Iyalah. Tak boleh. Kalau buat gitu semua orang dalam tu buat gitu, jadi tak tidur ni. Yalah, ustaz sendiri pun jadi confused. Ni kat mana ni? Jadi ni kat mana ni, pelajaran mana ni, nak tengok balik kat belakang. Nak semak bukannya boleh semak macam tu, dengar je teguh. Tak, kita kena tengok latihan mana dibaca, kat mana baca. Betul lah. Okey, jom. Kalau kita nak start pada awal ni, kita doa dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni bihi wa a'udzu min syarri nafsi. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma walhamdulillah. Okey. Jadinya saya sekejap nak buat sharing. Resu. Sekarang ni anda nampak apa? Saya nampak Telegram page Ustaz dengan muka Ustaz kecil. Telegram ni dah tak boleh share lagi dah. Nampak muka Ustaz besar. Okey. Sekarang ni saya nak share ni lah. Okey. Ni untung dia belajar secara online ni lah. Sebab benda ni kan recorded. Nanti kalau saya ulang video yang mana yang kita silap sebut tak berapa betul tu, kita boleh dengar sendiri. Boleh reply. Benda ni boleh simpan. Saya hantar dekat Telegram lah. Senang lah. Okay, ni buku langkah 1 lah jadinya. Betul Ustaz. Okay. Jadi buku 1 ni sebenarnya apa sebenarnya? Benar-benarnya buku 1 ni apa? Untuk saya faham. Bagi saya buku 1 ni dia mengenal huruf tapi dia belajar dengan baris atas supaya nanti bila baris bawah dengan baris depan tu kita just tukar je lah. Kalau A jadi I, O jadi U. Dia pertama buku langkah 1 ni satu kenal huruf. Lepas tu tahu bunyi huruf. Betul. Tapi lepas tu tahu nak bunyikan yang ialah bunyi huruf bagi depan, bagi atas, bagi bawah, bagi dua atas, bagi dua depan, dua depan. Tapi yang antara yang sangat penting ialah mendapat kelancaran dalam menyebut huruf dengan betul. Sebut huruf dengan betul, bunyi itu betul dengan kelancaran. Sebab kalau orang tahu kenal huruf tapi sebut bunyi so, sebut bunyi do, dia tak betul sangat. Dia tak menunjukkan sifat huruf itu sebenar-benarnya. Dia kena sebut betul-betul lah macam do, so. Sebab nak menguasai ataupun nak membuat sesuatu sebutan yang macam gitu, dia perlukan teknikal macam mana kita nak mengeluarkan suara tu. Dia kalau itulah orang kata tu, kadang orang kata oh lidah pendek lah tak boleh nak sebut macam tu. Bukan, sebab tak tahu teknik cara macam mana nak buat benda tu. Sebab tu dia jadi macam-macam. Sebab dalam progres orang-orang yang belajar pun memang macam tu. Masa kecil sebut do. Tapi kalau masa dah dewasa tidak belajar bunyi yang betul, yang sebenar, so sebut macam tu lah sampai ke habis. Kan? Contohnya kalau senang lah. Kalau Indonesia banyak dia cara dia menyebut huruf tu tak berapa cantik. Macam Allah ataupun asyhadu alla ilaha illallah. Macam tu dia sebut kan. Macam Bangla sikit lah. Dia tak sebut betul-betul macam ni lah. Macam biasa orang sebut asyhadu alla ilaha illallah. Dia ada rumpun-rumpun bahasa lah kot. Yalah, mungkin cara dia dah dari kecil lagi dia ada diasuh. Allah. Jadi benda tu sebenarnya nak dapat bunyi yang betul, lepas tu dengan kelancaran. Sebab daripada kelancaran sebutan huruf dengan sebutan yang betul ni lah baru orang tu boleh baca Quran dengan baik. Kalau sebut asal pun dah macam tu, macam tadi tu kan, do, so, ko, macam biasa je, do, so, sa sama je. Jadi walaupun nanti dia baca lancar tapi sebutan tu tak betul. Kebanyakan orang tak faham yang tu lah. Sebab tu dia nak progress, dia nak express.
Contohnya dia tahu dah huruf tu bunyi dia macam mana. Tahu. Tapi tahu tidak melambangkan dia dapat menyebut dengan baik dan lancar. Kan? Betul, Ustaz. Betul. Sebab tu dia perlukan latih tubi tu. Latih tubi ni orang malas buat kan. Dia bukan bagi saya lah, sepanjang pengalaman saya belajar dengan Ustaz. Saya rasa saya sebut tu betul dah. Sebab kita hantar voice. Voice ni kita boleh adjust. Macam lah kata sebut gym. Dia gym ke jin? Dia jadi M Tapi ada orang dia boleh cover jadi jin. Dia buka mulut dia. Jadi dekat video, dekat audio nampak macam betul. Jin. Ada kat jin. Jadi macam jin. Tapi itu bagi saya benda tu dia, kalau kita belajar tapi ustaz tegur kemudian, dah mungkin saya pun tak perasan balik apa yang ditegur tu. Dia jadi yelah sebab masa dia tak synchronize, tak sama. Kadang-kadang bila kita dengar balik tu kita tengah drive, kita tak fokus. Waktu kita nak hantar tu kita fokus. Tapi kita tak tahu yang kita hantar tu benda yang kita rasa betul. Bukannya guru kita tu betulkan kita on the spot. Dia delay. Ya, bila delay tu, berarti bila benda tu bertangguh banyak-banyak. Saya nampak ni diri saya lah, bila tangguh banyak-banyak. Tak buat dah hak lama tu, buat baru pula. Kadang dengar komen tu sekali lalu tak jadi macam tu. Betul. Dia kena dengar komen tu pun menghayati. Tapi dah benda tu jauh, dah duduk atas, malas cari dah lah. Pasal kita pun sekali hantar 2-3 kuliah. Betul lah. Okay, jadi ni pelajaran yang pertama ni, kita ulang je lah. Ya, betul Ustaz. Kita ulang teori sikit, nanti bila sebutan okey, kita terus jalan terus lah. Pelajaran asas yang pertama ni adalah tempat keluar huruf. Bila kita belajar tempat keluar huruf, kita ambil baris atas sebagai dia punya rujukan. Okey. Jadi sepanjang-panjang ni kita akan belajar huruf yang berbaris fathah sajalah. Jadi secara umum dia baris fathah ni ada bunyi tebal dan ada bunyi nipis. So itulah yang katakan huruf-huruf Quran yang bunyi A ni, yang bunyi nipis lah sebenarnya. Yang bunyi O ni, yang yang bunyi tebal lah. Yang berbunyi A ni sebenarnya huruf yang berbunyi nipis. Yang berbunyi O ni yang bunyi tebal. Contoh dia, kita baca macam za, ba, a, ta, tu nipis lah. Kalau kita baca so, ko, ro, tu tebal lah. Dia biasanya huruf tebal ni huruf-huruf yang susah tu lah, huruf-huruf yang kita confuse. Itu yang akan menjadi banyak tukar huruf. Banyak tukar huruf bila berbaris bawah contohnya. Contohnya kalau kita baca ka, huruf nipis kan, ka jadi ki. Tapi bila kita baca ko, ramai orang baca dengan baris bawah ki juga. So, jadi dia tukar huruf lah daripada huruf koh kepada huruf kah. Jadi sepatutnya dia kena ki. Keras sikit lah. Ki kena sampai juga kat makhraj dia dekat hakum. Ki. Okay. Yang so tak bolehlah jadi si. 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 Okay. Yang tu ramai orang yang tak sedar lah. Dan dia rasa kalau orang dah boleh baca Quran, kadang-kadang dia rasa dia dah baca okey. Tak sedar tu yang bahaya. Jadi kempen kesedaran tu antara tu saya buat tu yang kempen RM1 tu. Okey. Ada lagi jalan lagi itu Ustaz? Jalan. Itu saya kumpulkan dalam satu grup. Nanti boleh join dalam tu, bagus tak? Jadi fathah. Okey, kita nak gunakan baris atas kan. Jadi fathah ni bermaksud buka dalam bahasa Arab. Jadi kenapa ulama semua ni
pada dulu tak ada ni istilah-istilah tajwid, istilah-istilah ni semua kan untuk orang Arab lah. Betul. Tapi bila benda ni jadi suatu evolusi orang ajam nak belajar, jadi mesti kena ada satu silibus. Silibus yang boleh menerangkan kepada orang supaya baca dengan sama dengan standard. Jadi benda-benda ni semua ada. Sama jugalah daripada Quran tak ada baris pada ada baris apa semua tu sebenarnya untuk orang-orang yang ajam lah. Orang yang bukan Arab. Kalau orang Arab dia tengok tu dia dah boleh baca dah. Kan? Jadi fathah ni bermaksud buka. Jadi maksud dia kenapa ulama susah-susah nak istilahkan dia dengan fathah buka. Jadi maksudnya setiap huruf yang berbaris fathah, cara kita sebut huruf tu adalah dengan buka mulut. Macam tu. Kalau kita tak buka, contohnya kita sebut kita lebar bunyi juga tapi dia lain bunyi dia berbanding kita sebut lain. Okay, cara kita buka mulut pula satu, kalau guru saya kata dua jari bertindang ni bertindang, bukan jari macam ni, dua jari bertindang boleh kadar. Kalau tak masuk kadang-kadang perempuan kan dia malu nak buka mulut gitu ya. Tak jadilah dia jadi tapi sebenarnya sebutan tu tak jelas lah nanti. Macam-macam jadi. Jadi untuk yang terbaik kita follow lah dia punya undang-undang. Sebab guru saya ni memang dia memang Quran ni daripada umur 10 tahun, lepas tu masuk Universiti Al-Azhar, lepas tu dia qiraat 10 dia kat qiraat 7 semua full, lepas tu dia banyak sanad dan banyak guru. Macam tu. Sanad dia pun dekat, sanad dia bawah pada 30 sampai ke Rasulullah. Sebab guru-guru dia masa kecil, guru dia tua-tua lah. Okey. Jadi ni kita nak bunyikan dulu. Saya nak dengar macam mana kita nak sebut ni huruf yang berbaris fathah ni dengan betul. Pertama sekali kita kena ingat lidah kita kena rata. Kena rata. Okey, sekarang ni kalau kita perasan kita bercakap Melayu ni, kita bercakap Melayu ni, lidah kita dia bengkok sikit dalam tu tau. Dia macam gini sikit. Oh, dia melengkung. Cuba perasankan dalam percakapan tu, lidah kita macam mana. Dia tak betul-betul straight kan. Dia macam melengkung sikit kan. Okey. Jadi ini behavior orang Melayu sebab mungkin bahasa tu. Dan juga kadang kita kan orang Melayu ni kalau kita bercakap dalam kumpulan kita, lingkungan kita, kita tak mahu orang yang di sudut sana dengar apa yang kita cakapkan. Faham tak maksudnya? Jadi kita lebih macam tertutup dalam lingkungan kita bila kita bercakap. Kita tak nak orang yang bukan dalam lingkungan kita dengar. Betul tak? Berbanding macam culture Arab, dia cakap, dia tak kisah pun orang hujung sana nak dengar ke apa. Kan? Betul. Dia outspoken lah. Tapi bagi orang Melayu pun ada juga yang outspoken. Yang outspoken macam ni dia lebih mudah lah nak buat sebab dia ada ciri-ciri tu. Ciri-ciri untuk projek suara. Macam orang menyanyi lah. Dia kadang-kadang projek suara dia tu dia kena belajar kan. Jadi bila lidah kita rata, sebab tu suara kita dia akan keluar terus. Kalau kita melengkung macam tu, suara kita akan dia balik semula dengan dia keluar sikit. Okey, jadi sebab tu dia kadang dia tak tajam sebutan tu. Dia tak tajam. Dia tak lepas habis lah bunyi tu. Dia tak lepas habis. Jadi dia tak tajam lah. Maksudnya dia tak pergi jauh. Satu dia tak pergi jauh, satu dia tak tajam. Ini ini bukan teori saya buat, ni guru saya lah ajar. Yalah. Dia ajar macam mana, benda ni pun dia cakap kan. Orang Melayu dia kata dia kaji aja macam tu melengkung.
Jadi nak rata. Tapi bila kita orang Melayu ni, bila kita nak bersebut dengan lidah yang rata, kita terasa macam kita melengkung lidah kita. Kita rasa macam buat melengkung. Bukan. Kita straight je. Macam kita cakap, P.Ramlee cakap kan. P.Ramlee cakap kalau dalam apa ni? Dalam drama dia dulu lah cerita kan. Ana. Kan kita rasa macam ana. Kan kita rasa lidah kita tu macam lain daripada biasa yang kita bercakap. Tak? Cuba saya buat. Ana. 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 Na. Na. Lain kan? Lidah kita tu rasa macam dia duduk, ujung ni dia duduk dekat bawah gigi sikit. Lepas tu dia macam straight. Ataupun rasa macam lengkung ke atas kan? So, jadi bila kita menyebut huruf baris fathah untuk huruf-huruf yang ringan, kena macam tu semua. Okey. Okey. Faham dah Jadi bila kita sebut huruf macam tu, dalam kombinasi baca Quran nanti, dia akan jadi satu bunyi yang selaras dan tajam dan padu lah. Okey. Kalau kita tak betul-betul buat latihan dalam semua nak laras nanti, sebab kita menyimpan kat kita punya subconscious mind ni bunyi yang kita simpan. Bila kita tak betul-betul buat latihan, dia akan bercampur-campur. Ada bunyi yang Arab, yang lidah rata tu, ada bunyi yang Melayu. Jadi dia bercampur-campur, jadi sebenarnya tak best lah dari segi baca Quran tu nanti. Sebab tu latih subi tu penting. Orang tak buat benda tu lah. Sebab tu bila dengar orang baca Quran, kalau orang-orang yang tak betul-betul belajar ni, tak betul-betul latihan ni, kan orang panggil apa? Tak menyengat lah bacaan dia. Macam tu. Kan? Kalau boleh nak best lah baca kan? Yalah. Okay, jadi itu satu. Lepas tu, lidah rata, buka mulut. Kan? Lepas tu kalau kita keluar suara kita, ni kalau kita dah buka mulut rata lidah tu sebenarnya automatik sebenarnya kita projekkan suara kita tu kat depan. Kat depan kita. Okey. Macam orang menyanyi tu banyakkannya memang dia projek suara dia kat depan. Kalau kita baca contohnya kan bunyi dia kat dalam, kat sini. Kan? Betul. Kalau kita buat projek suara kita kat dalam rongga mulut, kita bunyi kan? Dalam mulut. Dalam rongga kan? Dalam rongga. Kalau kita macam orang suara tinggi, kan dia projek suara tu dia macam datang daripada kepala. Macam kan? Kan? Daripada kepala kan? Ya. Jadi macam mana kita nak projekkan suara kita kat depan? Antara tadi tu buka mulut yang lidah rata tu, kita kena rasakan kan? Kan kita projek suara kita kat depan kan? Semua tu bunyi lain-lain. Yalah, kalau detail dia akan bunyi lain-lain lah dia. Tu yang kita nak ke depan. Okay, jadi untuk mudah, yang pertama kita kena mungkin kecil-kecil kita tahu P.Ramlee itu sebut macam mana. Ana. So kita tahu nak projek suara tu kat depan. Lidah nak rata, mulut kena buka. Tapi jangan terlalu macam P.Ramlee kadang dia terlalu Arab sangat. Jadi macam ana tu dah over. Okey. Jangan dia terlalu over, dia sikit je. Over tu sebab dia nak nganying-nganying kan. Biasa lah. So sebut dia lidah rata, buka mulut dan projekkan suara kat depan, insya-Allah dia okey. Lepas tu satu lagi, untuk terus nak menyebut mungkin kita tak biasa, dia macam
panggil apa, tiba-tiba nak sebut macam ni dia payah sikit. Tapi menurut saya punya teori lah, guru saya pun dia akui juga, sebab orang Melayu ni dia mudah ikut untuk macam la tu. La dia nak buat sebutan Arab tu senang. Tak tahu kenapa lah. La. Kan? Tu sebut la. La. Buka mulut sikit, projek suara kat depan. La. Cuba projek suara kat depan, betul dah sebut tu. Projekkan suara depan supaya dia bunyi tajam. La. Tu masih kat dalam rongga bunyi suara tu. Tapi macam tu bunyi dia dah okey. La. Tu. Yang tadi tu okey sikit. Bagi seolah-olah macam gini. Kita buka mulut, lidah kita rata, seolah-olah kalau kita duduk di atas pentas di depan, orang hujung sana dengar. La. Macam gitu. Ya, macam tu. Mana dia betul macam Ustaz kata, dia kena outspoken lah. Dia kena tak ada malu-malu. Ya, betul. Itu kena buang dulu behavior tu untuk dapatkan sebutan yang bagus. Ni bukan belajar mengaji sebenarnya. Belajar teori. Sebab sekarang orang belajar mengaji, dia ikut masing-masing sendirian sebut baca kan. Sebab tu bacaan kita macam dia tak tajam, lepas tu dia tak kata apa macam mana? Tak tajam lah kot. Sebutan tu tak tajam, tak konkret. Macam saya kata tu, biasa saya sebut macam mana? Sebutan tu dia tak ada bekas. Tak ada tertulang. Tak ada, contohnya kalau kita buat simen lantai, kita hanya letak gaul simen dengan air, lepas tu letak pasir je. Berbanding dengan simen yang kita letak pasir dengan batu, lepas tu dekat tapak tu pun kita letak gerigi. Lepas tu baru letak simen tu. Macam tu lah. Perbandingan dia macam tu. Dia lebih kuat. Ada foundation lah. Betul macam tu. Sebenarnya guru saya dulu, saya ramai guru juga. Masa saya bertalaki dengan 4 orang dah guru, tak ada yang tegur bahagian ni. Maksudnya saya baca ikut tajwid okey, sebutan huruf betul apa, tak ada pertukar huruf, okey dah. Dan dapat sanad tu. Dengan yang guru yang ni, saya sebut bismillah yang saya kata tu kan, dah salah kan? Dah salah. Dia kata dia lah selepas 2-3 minggu tu baru dia terangkan kat saya. Sebenarnya entah baca ni dah betul semua, dah okey, ada ilmu semua okey. Tapi dia kata benda tu lah. Sebab dia masa awal-awal dulu dia tak berapa pandai cakap Melayu sangat. Jadi dia terangkan, dia kata, dia awak baca ni, entah baca ni macam tak ada bekas. Macam air. Kalau air tak ada bekas, macam mana dia duduk? Kita letak atas meja kan. Jadi dia menyebar macam tu kan. Macam kata tak bekas. Jadi kalau kita letak air tu dalam gelas, kan dia ada bekas. Dia kata tak ada bekas. Sebenarnya apa yang saya terangkan tadi itulah mudah cerita. Simen ataupun konkret yang kita buat, kalau simen sahaja dia tak akan, dia jadi tak macam biasa. Dia rapuh. Jadi kita boleh dengar orang baca biasa. Kebiasaan orang baca macam tu lah. Okey. Kan? Jadi untuk dapatkan bacaan yang bagus tu macam tadilah. Okey. Dah tahu kan teknik dia kan? Teori dia macam tu lah. Tapi nak praktikal tu dia kena praktis juga lah. Dia tak jadi... Dia kena buang behavior malu. Malu untuk orang dengar kat depan. Yalah. Saya sebab baca kita membaca lah. Saya nampak macam konsep kita, kita baca buku, kalau kita baca Quran ke, memang kita baca tunduk. Dan kita bukan nak baca dengan kuat, dengan jelas. Sekarang ni bila kita baca dengan skrin ni di depan kita, bukan di bawah kita. Padahal kita tak boleh tak tunduk. Kalau saya tunduk ni, tak nampak lah. Benda tu dia jadi, bila kita monitor kita ni straight, maknanya benda tu memang kita kena cerita straight lah. Dia tak boleh nak, contohnya kita sebut tadi Ana tu.
ana. Kalau bawah ni jadi ana. Dia jadi Betul, antaranya. Sebab tu antaranya, kalau orang musabakah, kan dia nak keluarkan suara dengan jauh, dengan nyaring. Atau orang tu orang musabakah, maksudnya orang biasa kita pun, kita kena biasa kalau kita baca Quran, yang terbaik adalah posture kita ni tegak. Kita tak boleh posture macam tu. Maknanya senang cerita kita tak boleh pakai reha klasik yang bentuk X tu lah. Jadi gitu. Betul. Kalau reha moden tu kan dia dah naik gitu. Gitu. Jadi kita duduk gini lah. Kalau reha dulu, reha kecil-kecil dulu kita baca, kita duduk gini. Bagusnya memang kita posture kita bagi tegak, suara kita senang nak keluar. Nafas pun akan jadi panjang lah. Manageable lah. Yelah, dia berbalik pada konsep sama macam kita pergi present ke orang, kita jadi presenter. Macam tu lah. Betul, tak ada kita duduk present kat depan tapi mata kita tunduk. Kita tunduk baca teks. Benda tu still kita kena baca straight lah. Maknanya dia kena position dia tegak lah. Bukannya kita Cara baca berita. Kan berdiri tu kan? Betul. Jadi macam tu. So untuk dapatkan tu, itulah teori dia lebih kurang. Okay. Setuju? Setuju. Tapi ini sebenarnya penting. Kalau orang tahu benda ni baru dia boleh buat benda tu. Kalau dia tak tahu sebenarnya dia buat tapi dia tak melainkan lepas tu dia belajarlah teori sendiri dan dia applykan dalam bacaan Quran. So, dia macam contohlah saya nampak ni macam kita pergi dengar khutbah, katik baca teks dia tunduk. Kalau katik tu bercerita dia tegak. Maknanya benda tu tak ngatuk lah. Kalau hak baca ni jadi kita antaranya adalah baca Quran ni juga sebenarnya antaranya adalah membentuk keyakinan diri. Sebab kalau kita baca dengan tegak suara yang jauh, automatik kita membentuk percaya diri sebenarnya. Keyakinan diri. Tapi kena betul lah untuk yakin tu kena betul dulu. Ya. Kalau yakin salah, jenggot Ustaz. Okey. Jadi cara kita nak nyebut ni senang dia. Okey, satu benda kat saya nak sebut dekat sini adalah untuk mudah cari faham bawa ke depan nanti. Okey, kalau kita sebut tegak macam ni. Contohnya huruf A kat sini. Kita sebut dengan Melayunya A. Itu dah harap lah tu. Sebut kita biasa. Sebut A. Kalau buka mulut A. Okey, kita bawa dia kepada gerah yang serik ini. Sini adalah macam air. Ekor air. Okey. Jadi tadi A. Kan? Jadi ni A. Yang ni air. Kita nak dia macam ni. Berkurang. Jangan bawah sangat. Atas sikit. Dia jadi A dengan E tu. Jadi A. Macam tu. Saya sebut tu dah betul dah tu. Cuma tajamkan buka mulut dan projek depan. Tu je. Okey. Jangan sekat. Itu dah sekat. Jangan sekat. Keluar. Macam tu bukan. Macam yang tadi tu. Yang saya cakap. Bila kita sebut suara, keluarkan suara, seumpama kita duduk di hujung petas, orang hujung sana boleh dengar. Dia bukan kuat, dia kena tajam. Ya tu. Jangan sekat. Jangan sekat. Lepas. Tu. Tapi buka mulut, buka. Buka tu boleh bubuh ni. Cuba. Boleh nampak? Nampak. Apa? Tapi tadi tu kurang sikit buka tu. Yalah dia kena besar lagi. Macam tu. Buka macam tu. Buka. Lepas tu jangan ubah-ubah. Ubah-ubah nanti kita tend to jadi macam-macam nanti. Biar kita sebut
Kita dah buka dah. Tapi kita tutup balik. Dia jadi bunyi tu jadi tukar. Tunggu je. Okey, macam tu. Boleh. Okey. Kalau nak ikut, nak mudah nanti, tenang lah. Ambil la, kan? Sebut. La. Larah sama. Okay, sebenarnya hari ni kita nak tune dia sebenarnya. Nak tuning dulu. Yang ni, proses tuning ni paling penting sebenarnya. Sebab tu awal-awal dulu pun, masa saya belajar yang dekat Telegram tu, proses tuning ni juga yang saya tekankan kan. Awal-awal kena hantar bacaan. Macam-macam keluar. Yang CD tu saya tengok, Allah ya Allah ya Tuhanku. Tapi lepas tu dia sebut bagus kan. Dia banyak lah. Satu dia rajin. Dia apa? Tapi bagus lah, dia dapat lah. Sebab tak senang sebenarnya dalam Telegram macam tu je cerita je. Betul. Tapi dapat tu bagus lah. Jasni pun dah dapat kan. Tapi bagus. Dia dua tu je lah yang paling banyak aktif kat grup tu lah. Yang lain nampak macam hanyut lah. Tak tahulah hanyut macam mana. Okey, kalau sebut sama juga. Projekkan suara, kena ingat selalu tau. Sebab benda ni dia tidak berada di minda bawah sedar sehari lagi. Jadi dia kena buat di minda sedar dulu sebab nak iris yang belakang tu. Yang tu sebenarnya yang susah bagi belajar orang yang dewasa ni. Sebab dia dah ada menyimpan dia punya yang lama. Memori itu banyak. Memori lama. Jadi bila dia apatah lagi orang yang dah pandai baca Quran biasa. Nanti sekejap dia baca macam ni, tiba-tiba dah tukar. Tanpa dia sedar. Okay, yang ni sebut ba. Okay. Ba. Kena ingat selalu bahawa kita nak projek suara kita tu sampai ke ujung. Yang tu memang ultimate lah kalau dapat suara macam tu. Dia mulalah baru dia boleh jadi baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baru dia boleh satu. Dia tak akanlah jadi macam suara kita kat dalam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dia tak jadi satu. Kan? Betul lah, lain lah. Tapi kebanyakan orang Melayu kita baca macam yang kedua tadi lah. Betul. Betul tak? Betul. Jadi ni insyaAllah kita belajar ni terus nak kualiti terus. InsyaAllah Ustaz. Okay. Jadi ba. Okay, kita latih sikit. Macam kalau cakap ni bermula dengan mulut tertutup normal, buka mulut, lidah rata dan keluarkan bunyi A daripada bunyi A ataupun mengeluarkan bunyi ba daripada ejaan A. Seperti ba, al-ba, al-badi', al-badi'. Okey, itu tak apa lah. Kita latih ni. Mungkin tuning ni boleh ikut saya dulu. Okey. A. Okey, ba. Okey, buka sikit lagi mulut tu. Ba. Jangan buka luar sangat tapi dah okey dah tu. Ba. Okay. Bagus. Ba. Ba. Ba tu kurang sikit. Sikit tak berapa okey. Yang tadi tu okey. Lidah mesti kena rata sentiasa. Tadi tu okey sebut. Yang tadi tu bagi orang atas tadi. Ba. Sebut ba. Tu ni. Ba.
Ingat lidah kita rata. Lidah kita rata tu kita boleh rasakan bahawa hujung lidah kita ni dia duduk di pangkal gigi bawah. Dia macam menekan ke ataupun dia duduk lah pangkal gigi bawah. Boleh perasan tak? Boleh perasan ba ba. Yang tu bagus. Yang tadi tu kadang-kadang dia lari sikit kan? Dekat sini tadi. Dia bila ba tu berterusan 2 kali saja jadi problem. Jadi dekat sini kan tadi tu dah faham dah bahawa lidah tu duduk di pangkal, ujung lidah tu duduk di pangkal gigi bawah. Baru kita rasa macam kita tak ada tolak hangat tapi kita place kat situ. Kan? Jadi kita teruskan. Okay, nanti latihan tengok video ni balik nanti. Okey. Satu ni untuk ta. Lidah kat ujung gigi hadapan lah. Ta. Okay. Tapi buka mulut. Betul tak? Mula-mula lidah kita buka atas kan. Lepas kita dah sebut tu, lidah kita kembali ke bawah lah. Ta. Selepas sebut tu, lidah kita akan pergi kepada yang tadi tu gusi gigi bawah kita, lidah ke ujung kita. Maksudnya suara, bila suara kita keluar, kita duduk kat situ, suara akan lepas keluar. Okay. Ta. Okey. Ba. Ta. Sekejap Ta. Taba. Okey, ba tu dia ada Arab dia tapi dia tak sama laras. Sikit. Dia okey, saya ubah daripada Melayu tu dah ubah. Tapi dia tak laras. Dia macam ada sikit gitu. Faham maksud saya kan? Biar dia laras sama. Taba. Tu baru laras. Dia tak bukan ta. Taba. Biar taba tu dia laras. Taba. Dia laras. Sebab kebanyakan orang pun dia belajar ngaji Arab awal-awal ni, tapi kalau tidak betul-betul latih dia tak laras. Jadi bacaan nanti tak sedap tak cantik Kejap laras dia tak sama. Ni pembelajaran detail lah gunanya, apa maksud yang nak disampaikan. Sebenarnya bermanfaat video ni kalau disebarkan ke orang. Allah, tak ada masalah Ustaz. Ustaz nak sebar ke, Ustaz nak share ke, bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Saya letak kat YouTube bagus kita kawan-kawan Ustaz, tak ada masalah Ustaz bagi saya Ustaz. Benda ni sama-sama belajar. Alhamdulillah. Kalau macam tu saya minta izin untuk saya letak kat YouTube percuma untuk orang belajar. Tak ada masalah Ustaz. Semoga anda pun mendapat pahala daripada orang belajar tu. Boleh. Tak ada masalah Ustaz. Okey, jom. Teruskan. Ta. Ata. Abata. Okey. Ataba. Okey, ba tu lari sikit. Tahu. Ataba. Ba tu lari sikit. Dia tak lagi banyak sebenarnya. Kalau penerimaan biasa dah okey lah, tak ada masalah. Tapi saya nak tengok sebab dah belajar sikit gitu kan. Jadi yalah, yang terbaik kalau boleh. Saya pun rasa lidah ta dengan ba tu dia macam dia tak flat. Dia tak
Dia tak pada satu intonasi dia macam tu. Ya, betul. Kalau boleh rasa macam tu lagi best lah sebenarnya. Ya, Lagi tapi faham lah ialah tu sebenarnya. nak buat susah. Sebenarnya itulah kata tu, belajar ni. Sebab tu belajar ni dia tak boleh kita dengar orang, lepas tu kita buat. Kita tak tahu ingredient apa yang dia buat menyebabkan bunyi macam tu. Kita ingat kita buat dah betul lah. Tapi sebenarnya tak sampai. Okey, Ustaz. Sebenarnya kat situ jugalah sebenarnya kesukaran dia bila kita nak mendapatkan bunyi-bunyi yang lain nanti. Ini bunyi-bunyi yang mudah biasa je lah. Ni, yang mudah ni. Jadi kita kena kontrolkan laras kita sama. Ataba. Tu baru okey. Baru best. Ta'aba. Ba'ata. Okey, cuba saya baca sendiri daripada atas ni. Sekejap saya tunjuk. Okey, baca. Abata. Sekali lagi. Abata. Ba tu lari. Abata. Taba. Ingat buka mulut, lidah rata, projekkan suara kat depan. Ataba. Tu dah lari. Sangat. Ataba. Okey. Ataba. Dia macam ada ekor sikit. Dia lain sikit bunyi dia. Ataba. Tu okey. Sekarang ni adalah proses untuk dapatkan laras bunyi yang betul tu. Sebab sekarang ni gaya sebutan ni sehari tak biasa. Mungkin tak biasa. Jadi kita kena buat dan kita kena cari tempat dia duduk mana. Okay. Jadi bila habis kelas ni mungkin dia akan lari lah. Jadi kena tengok balik video ni, kena ikut saya baca tu untuk melekatkan dia. Laras mana sebenarnya aku nak duduk ni. Contoh kalau kat sini kan. Tadi kan. Laras ni ke? Contoh. Te. Ni laras ni. Te. Betul tak? Naik sikit. Macam te. Naik lagi. Te. Naik lagi. Ta. Betul tak? Ta. Te. Betul. Jadi betul. Nak duduk kat mana ni? Di sini. Lepas tu nak laras semua sama. Ingat tu. Buka mulut. Buka jangan lebar. Okey. Ba. Okey. Ta. Okey. Baca ni. Okey. Ta'aba. Ta ingat. Ta'aba. Ini baru cantik. Ata. Okey. Ba'ata. Ba tu dah atas sangat. Ba'ata. 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 Lagi ba. Ba'ata. Buka mulut, lidah rata. Ba. Okey, yang tu. Ba'ata. Okey. Boleh kata cukup hari ni. Boleh kot. Ya, atau baby. Okey. So, macam mana Haril? Cuba bagi pandangan sikit. Menarik ke? Okey. Berbanding dulu saya belajar secara audio dengan ustaz ni, saya nampak hak ni lebih pada ada tu lah. Tu ustaz betulkan saya. Walaupun nampak abata tu mudah. Tapi bila a saja mudah, ba saja mudah, ta saja mudah.
Tapi bila kita nak synckan tiga-tiga tu dia jadi susah sebenarnya. Itu baru huruf yang istighfar sama laras tu. Betul Ustaz. Kalau nak naik dengan ra, nak naik dengan yang lain nanti, tapi ke depan tu satu-satu lah. Bila jin, ha, kha, za. Nak tukar tu. Tu saya rasa jauh lebih susah. Ada, dia tak susah macam ni, tapi kena tahu tadi lah, teknik dia tadi lah. Kena tak faham teori yang tadi tu. Betul Ustaz. Jadi kadang-kadang orang belajar ni dia tak tahu kan, nak terus baca je, tak nak dengar dia punya teori tu. Teori tu penting, kepahaman tu. Betul Ustaz. So kita So kita boleh tutup lah kita punya kelas pada hari ni. Kita baca doa Quran lah. Okay. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Oh, syukur saya ni kalau saya setuju saya letakkan kat YouTube sebagai konten pembelajaran mengaji. Saya tak ada, insya-Allah tak ada masalah Ustaz. Insya-Allah boleh. Alhamdulillah. So, saya berhentikan recording. Mana